بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي. Fadilatul Muslim Malis Tuan Haji Saad selaku pengurusi Masjid Jami' Kampung Binjai, seluruh ahli kawasan masjid, muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah menghimpunkan kita pada malam ini dalam majlis ilmu, majlis di waktu yang sangat perdana. Moga-moga kehadiran kita pada malam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan melimpah ruahkan rahmat kepada kita semua, insya-Allah. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu, kata Rasulullah, ialah orang yang selalu membuat muhasabah kepada dirinya dan beramal untuk masa selepas matinya. Ini ialah satu neraca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan orang yang cerdik. Orang yang cerdik, kata Nabi SAW, ialah orang yang selalu muhasabah diri dia dan selalu juga beramal untuk masa selepas matinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita berada pada saat sambutan di mana-mana orang memperingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Golongan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in ialah contoh buat umat ini. Mereka ialah anak-anak didik
junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru mereka ialah insan terhebat dan insan teragung. Sebab Nabi ialah insan yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Seperti mana yang Nabi sebut, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengajarkan ku adab ialah Tuhanku, maka elok sungguh cara Allah Subhanahu wa taala menerap adab kepadaku. 13 tahun berada di Mekah ialah proses didikan dan tarbiyah. Selepas para sahabat Nabi lulus ujian selama 13 tahun, maka mereka dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan proses praktikal kepada didikan tadi. Maka mereka pun disuruh untuk berpindah daripada Mekah Al-Mukarramah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Peristiwa hijrah ini ialah peristiwa yang syarat dengan contoh-contoh orang yang cerdik. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam peristiwa hijrah ni merupakan tuntutan pera terakhir dalam sejarah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang terakhir ialah mendirikan daulah ataupun menegakkan negara Islam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau duduk di Madinah, bukan tidak ada tawaran untuk Nabi menjadi pemimpin. Nabi duduk aja orang kepada Islam, Nabi tak pernah putus asa, Nabi tabah. Maka orang kafir Quraisy ni mereka duduk fikir, Nabi ni nak apa? Muhammad ni nak apa? Akhirnya lepas jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bertanya, Muhammad, hang nak apa? Kalau hang nak perempuan yang paling cantik, kami boleh cari. Di Mekah ni kami cari hak paling cantik, kami bagi kat hang. Oleh kerana mereka tak faham tentang Islam, mereka ingat Islam itu macam mereka ingat Nabi macam mereka tawarkan pertama ni, yang pertama sekali perempuan. Sebab orang laki-laki ni tawaran hak paling besar sekali perempuan, habislah. Hang nak perempuan ke? Kalau hang nak perempuan, kami cari hak paling cantik, kami bagi kat hang. Nabi kata tidak. Dia kata kalau hang tak mahu perempuan, mungkin hang nak harta. Kalau hang nak harta, kami nak cari harta kat hang, kami nak himpun semua harta orang Mekah ni, kami lungguk kat hang, hang jadi orang yang paling kaya sekali. Ini kata orang Quraisy. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata tidak. Kok hang nak jawatan kok Muhammad? Kalau hang nak jawatan, kami bagi hang jadi ketua. Kami duduk bawah hang pun tak apa. Ini kata orang Quraisy. Jadi akhirnya Nabi SAW mendengar sahaja tawaran-tawaran itu, tapi Nabi kita tolak. Sebab bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup ialah untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka buatlah apapun, dalam detik apapun kita bernafas, biarlah turun naik nafas kita dalam keridaan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah yang dididik oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada generasi pertama Islam, iaitu generasi sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka contoh yang terbaik orang yang cerdik ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka layaklah dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah pengganti Nabi lepas Nabi kita wafat. Allahumma salli ala sayyidina. Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila ajakkan untuk berhijrah,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila tuntutan wajib untuk berhijrah sampai, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ialah orang pertama yang nak melangkahkan kaki menuju hijrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar ni, bila dia pergi jumpa, bila dia nak hijrah, dia jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, saya nak hijrah. Sayyidina Abu Bakar ni, dia dalam semua perkara tidak ada orang yang boleh potong dia. Semua dia dulu. Di antaranya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antaranya ialah peristiwa infak harta. Allahumma salli ala sayyidina. Di antaranya ialah peristiwa infak harta. Orang yang cuba nak challenge dia ialah Sayyidina Umar. Bila Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengisytihan perang Tabuk, perang yang kena pi jauh jalan kaki sampai ke sempadan Hijaz, sepenanyung tanah Arab. Nabi kata, siapa ada harta, bagilah infak fi sabilillah. Sebab nak pi perang ni bukan pi boleh naik jalan kaki, pi jalan kaki, dia kena naik kenderaan, berkenderaan. Jadi main kita lungguk, kita beli unta, kita beli kuda, kita berjalan pi, sebab kita nak berdepan dengan kerajaan besar dunia pada ketika itu, iaitu kerajaan Rom. Orang pun bawa lah mai lungguk harta, mai lungguk. Sampailah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu buat mai separuh harta dia. Bila dia mai separuh harta dia, dia kata, kali ni Abu Bakar memang tak boleh potong aku. Dia duk ingat macam tu. Dia pun mai lungguk harta dia banyak sekali. Nabi tanya Umar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak ni, kata Rasulullah. Hang tinggal apa ke anak bini hang? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ku tinggal pada anak biniku ialah separuh harta aku. Nabi kata, Allah banyaknya. Sayyidina Umar kata dalam hati dia, kali ni Sayyidina Abu Bakar mesti tak boleh lawan aku. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mai. Bila Sayyidina Abu Bakar mai, dia lungguk harta dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika tu Nabi tanya Abu Bakar, hang tinggal apa dekat anak bini hang? Kata Sayyidina Abu Bakar, Allah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya. Tak ada apa dah di rumah, tak ada apa dah Rasulullah. Ibarat kita PTI pemain letak, mesin basuh pun buat amai, kereta motor habis di rumah, liau apa pun tak ada. Waktu tu kata Sayyidina Umar, ya Allah Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni tak ada siapa boleh challenge. Satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana Nabi SAW dah berhijrah ke Madinah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba Nabi mimpi masuk ke kota Mekah. Mimpi Nabi-Nabi ni wahyu. Nabi pun kata pada para sahabat, kita kena masuk Mekah. Aku mimpi masuk Mekah. Seronoklah para sahabat meninggalkan kampung halaman lama dah. Tinggal kampung halaman. Bila Nabi kata balik, Allah seronok, kata nak cerita. Cerialah semua para sahabat. Akhirnya berjalanlah Nabi dan para sahabat ke Mekah, sebab Nabi mimpi masuk Mekah. Sampai di sebuah tempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba datang wakil daripada Quraisy menghalang Nabi dan para sahabat masuk Mekah. Sedangkan Nabi dan para sahabat bukan nak pergi perang pun, pakai ihram, pedang sebilah pun tak bawa, bukan nak pergi perang, tapi nak mai tunaikan umrah, nak masuk Mekah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila sampai tengah jalan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad tak boleh masuk, berhenti. Semua hak sonok-sonok tadi jadi muka belain sebab tak seronok. Macam orang nak pergi Mekah, sampai tengah jalan terkandas muka macam mana, macam itulah. Sampai di KLIA tak boleh pergi, Allah.
Ada yang pi Mekah dah baru ni PKP sampai di Jeddah kena balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya boleh kita hayati perasaan para sahabat Nabi yang seronok hilang seronok. Bila tak boleh masuk Mekah, terhalang, ihram tu bukan boleh buang macam tu, dia kena tahlul. Dia kena sembelih kambing dan dia kena bergunting ataupun bercukur. Nabi pun kata, lah ni tak boleh masuk nak buat macam mana. Tuhan tulis dekat kita ni, Tuhan selalu uji kita. Maka Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lah ni macam ni. Allahumma salli ala sayyidina. Semua orang sembelih kambing dan juga bertahallul. Sembelih kambing dan bercukur, tu kata Nabi SAW. Ketika tu seorang sahabat Nabi pun tak bergerak buat. Seorang pun tak bergerak buat. Waktu itulah berlaku dialog antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Umar kat Sayyidina Abu Bakar, apakah Nabi ke? Faham? Muhammad ni Nabi ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal kalau Nabi betul mimpinya, soalan ni demai satu kocakan dalam hati. Soalan Sayyidina Muhammad. Ketika tu Abu Bakar ni hebat, layaklah digelar dengan As-Siddiq. Apa dia kata? Aku yakin dia Nabi. Waktu tu astaghfirullahalazim, Sayyidina Abu Bakar kata macam tu. Sayyidina Umar rasa tersilap. Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah ampun dosa aku ya Tuhan. Kata waktu tu, kata Sayyidina Umar, memang Abu Bakar tu As-Siddiq. Waktu tu baku aku boleh cover perasaanku. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka Sayyidina Abu Bakar contoh terbaik orang yang cerdik. Semua yang diperhatikan oleh Sayyidina Abu Bakar ialah wa amila lima ba'dal maut, untuk beramal masa selepas mati. Ni kita duk main kuliah, duk main mengaji, main masjid, tak berhenti-henti. PKP buka dah kita main. Alhamdulillah, masalah Sayyidina Muhammad. Walaupun kita kena ikut SOP, susah lah nak main masjid, kena tulis nama, tembak day apa semua, masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kita anggaplah dan rasakanlah semua tu ujian yang Tuhan nak bagi berganda amal kita. Sebab inna azamil jaza ma'a azamil bala. Tuhan bagi pahala besar kalau cabaran tu besar. Hari tu main senang ya masjid, lah ni main susah sikit. Tuhan tak biar benda tu berjalan tanpa dalam keadaan sia-sia. Semua ada pahala belakang. Susah payah main semua Tuhan kira. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Sayyidina Abu Bakar ialah orang yang pertama-tama nak melangkahkan kaki berhijrah, pergi jumpa dengan Nabi, minta izin untuk hijrah. Kata Nabi SAW, Abu Bakar, hang dengan aku, kata Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar ni dia sahabat terhampir dengan Rasulullah, tapi dia tidak merasakan dia lebih daripada orang lain. Dia tak berani nak tawarkan diri dia, Rasulullah, saya hijrah dengan Rasulullah sebab siapalah saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi bila menjumpa dengan Nabi SAW, Nabi kata, Abu Bakar, hang hijrah dengan aku. Dengar dengan Nabi, dia yang paling sonok sekali. Tak nak cerita, muka tergambar ceria di wajah Sayyidina Abu Bakar sebab hijrah dengan Nabi SAW. Berharga sungguh mendampingi Nabi. Nabi tak bagi apa pun kat Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar yang bagi kat Rasulullah. Dalam ramai-ramai para sahabat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kata sendiri, Abu Bakar ni dia bagi kat aku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku tak rasa apa, aku tak berasa menyusahkan dia. Berarti Nabi dengan dia dah tak ada gap. Sebab ada orang bila kita minta tolong, kita rasa aku ni ganggu dia apa, aku menyusahkan dia apa. Berarti masih belum ada kontak yang tulus antara kita dengan dia.
Tapi ada orang bila mana kita susah ke telefon, boleh tolong tak? Pasal kita tahu dia ni memang, dia ni insya-Allah. Ni sana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, bila Nabi kata macam tu, sana Abu Bakar seronok sekali. Dia balik rumah, dia habaq kat isteri dia. Allah seronok, dia kata, pasal apa bini dia kata? Hijrah dengan Rasulullah. Keluar air mata dia, menangis. Jadi dia pun bila hijrah dengan Nabi ni, dia pun mempersiapkan persiapan yang selayaknya berkhidmat pada Nabi SAW. Apa dia buat? Dia menjadikan keluarganya tentera Allah. Buat macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Ni dia tok. Nabi kata Abu Bakar, hang tunggu arahan. Hang hijrah dengan aku. Biar orang pi lain, orang lain pi dulu. Hang dengan aku. Jadi Nabi kita SAW pakat keluar sampai habis sejak dah. Di Mekah tak ada dah orang Islam, pakat pi habis dah. Ketika itulah Nabi SAW diarah oleh Tuhan untuk keluar berhijrah. Tu pemimpin dia clear orang dulu baru dia pi. Hari ni pemimpin pi dulu, orang belakang tak tahu mana. Rasulullah ajak pemimpin kena pastikan semua orang selesai dulu, barulah dia. Macam orang main rumah kita lah, kita tahu rumah tak makan lagi, orang makan habis baru kita makan. Pasal apa? Takut tak cukup. Salah, tengok tu rumah puluh dulu, teruk sangat tu. Salah senama. Dia buat kenduri, dia yang puluh dulu. Tu tak betul. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar siap. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi dah bagi hint, kita nak hijrah ni, kita kena bersembunyi. Sebab strategi. Boleh lah Nabi nak pergi terus macam tu? Boleh. Tapi Nabi ajak kerja Islam, perjuangan Islam ni dia mesti berstrategi. Kena atok bagi betul. Sebab musuh pun atok strategi. Nabi nak hijrah ke utara, Nabi ke selatan. Kalau pi ke utara, lagi tak dalam skela, depa mai tangkap. Nabi atok strategi, patut pi utara, Nabi ke selatan dulu. Di mana? Di Gua Sur. Di Gua Sur ni tinggi. Saya pun tak pernah naik. Tapi ada orang yang naik. Allahu Akbar. Dulu waktu muda-muda, waktu pergi Mekah dulu ni, tak teringin nak naik. Naik Gua Hira. Gua Hira tu naik, Allah mudah. Cepatlah pada saya naik Gua Hira tu. Mudah lagi. Cumanya Tuhan tak gerakkan hati waktu muda tu nak naik Gua Sur. Ni bila tua pun baru nak naik, tak boleh pergi lah. Ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi Sayyidina Abu Bakar mengatur anaknya yang bernama Asma menjadi pembekal makanan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu makanan pagi sekali, petang sekali. Allahu Akbar, salli ala Sayyidina Muhammad. Asma ni dia perempuan yang mengandung 9 bulan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar dia tak baca, dia kata 9 bulan mengandung, kesian kat hang, tak apalah, terus kerja lah. Tak. Sayyidina Abu Bakar ni dia tak baca anak dia baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dengan Nabi ni kita macam mana sekalipun kita mesti tolong dia. Bantu Nabi, bantu agama. Bantu agama ni ialah perjuangan. Kita nak minta tolong anak, kita baca juga, anak kita ni nampak laih ingat ni, tak suruh lah kot. Tak. Sayyidina Abu Bakar kata, hang jaga bekal makanan, bawa makanan. Siang pagi sekali, malam petang sekali. Asma. Anak laki-lakinya yang bernama Abdul Rahman bin Abi Bakr. Abdul Rahman hang bahagian ni, hang bahagian perisikan. Sallallahu alaihi wasallam. Hampir dengar di Narun-Nadwa kafir Quraisy lepas dia buat apa, hampir mengintip sat. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu hang bawa maklumat. Tu kerja anak Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu Abu Bakar ni, masalah Sayyidina Muhammad, ada satu orang yang dia boleh guna, namanya Abdullah ibnu Uraiqid. Dia
jadi penunjuk jalan. Nabi nak pergi ke Madinah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ni bukan Islam tapi boleh guna. Orang bukan Islam ni kalau boleh guna pada agama, guna. Tapi kalau nak kawan tak boleh guna, jangan. Sallallahu alaihi Muhammad. No? Kalau kawan dia makan kita, jangan. Kalau kawan dia boleh tolong kita, sejarah tunjuk boleh. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu ada satu orang lagi yang Sayyidina Abu Bakar suruh buat kerja, hamba dia. Dia ni bahagian apa? Dia ni bahagian bawa kambing, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, belah di bawah bukit. Allahumma salli ala sayyidina, bawa kambing belah di bawah bukit. Ni habang bekai hana wa naik atas tu. Lepas tu lagi satu, kambing ni bila dibawa Nabi dan Sayyidina Abu Bakar berjalan, masalah Sayyidina Muhammad, maka kambing ni cover ke belakang, jalan ke belakang, dia padam tapak-tapak kaki. Tu strategi. Bila sampai di atas, cerita dia masalah Sayyidina Muhammad, bila Nabi keluar waktu yang orang tak sangka. Waktu orang tak sangka ni waktu kembang, matahari panas terik. Dia strategi no, dia macam ni. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina, Jepun perang dengan orang putih, masalah Sayyidina Muhammad. Nak perang ni strategi. Orang putih tetapkan time, bukan, Jepun tetapkan time nak serang orang putih. Dia perhaba masalah Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba Jepun serang tak ikut time. Orang putih marah. Marah buat apa? Perang. No? Cerita dia Jepun habang time dia. Betul juga. Jepun ingat time orang putih ingat time mereka. Hancurlah Pearl Harbor, masalah Sayyidina Muhammad. Macam tu juga masalah Sayyidina Muhammad, Israel serang Mesir. Israel serang Mesir pada waktu tak dijangka. Masalah Sayyidina Muhammad. Waktu apa tu? Lepas subuh. Orang lepas subuh, orang duduk di masjid, orang duduk tertikat semayang sampai matahari naik, barulah balik. Ni Islam ajar. Salah Sayyidina Muhammad. Islam ajar kalau kita main masjid, jangan balik awal. Tapi kalau pergi market, kena balik awal pula. Kalau pergi pekan, jangan ronda tu. Ni ceritanya bila main masjid, keluar awal, dah masuk lewat. Salah Sayyidina Muhammad. Pergi pekan, cerah-cerah pergi dah, balik tu lewat tu, duk belungguk. Anak-anak muda duk di pekan. Jadi subhanallah, maka orang yang main masjid awal, dia balik lewat, jadi orang tu sentiasa mendapat rahmat. Masjid kena duduk lama sikit sebab dia tempat malaikat pacak bendera. Salah Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sangat alert dengan strategi. Jadi subhanallah, bila Israel serang Mesir, serang lepas subuh. Lepas subuh ni, tuan-tuan tahu tak, orang Mesir ni lepas subuh semua tidur. Subuh awal 4:30, kerja masuk pukul 8. Duk Mesir ni tak tahan tu. Kita lepas subuh langsung cerah. Lepas subuh saat nak cerah tu 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8, 4 jam, 3 jam setengah. Cuma ada satu orang kawan saya di Mesir, dia cuba bertahan lepas subuh tak tidur. Salah Sayyidina Muhammad. Dia boleh buat 2 tahun je kot, tapi lama tahun 3 tidur juga. Tak tahan tu. Maknanya kalau lepas subuh 3 jam duduk atas tikat semayang, Allah, ni kita duduk tak sampai 30 minit cerah nak matahari di Malaysia. Di Mesir 3 jam setengah. Allah, lambatnya. Tuan-tuan, waktu orang Mesir tidur tu lah Israel serang Mesir. Waktu tak terjangka. Ni kena baca semua ni. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita SAW keluar daripada rumahnya, waktunya ialah waktu kembang.
Waktu tempat tu panas yang terik. Orang Arab ni kalau panas terik, panas mereka tak macam kita. Kalau kita pergi umrah, kita pergi Mekah kan, masalah saya nak Allah panas. Makna kalau pergi masjid tak mau keluar lah. Jadi begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah Nabi kita rancang. Nabi pula susun strategi. Mereka ni, mereka main masalah sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi atok tempat tidur dia masalah sayyidina Muhammad di cover oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali hang tidur tempat tidur aku, pakai selimut aku, tutup semua masalah sayyidina Muhammad. Jadi cerita dia tuan-tuan, yang di pihak musuh merancang, dia patut strategi salah sayyidina. Yang jadi Nabi hijrah ni sebab dah di kemuncak permusuhan mereka dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salah sayyidina Muhammad. Mula-mula pelekeh perhina Nabi, lepas tu bunuh, siksa para sahabat Nabi. Nabi tetap buat juga kerja dakwah sampai tu peringkat dia kata Muhammad ni tak boleh lah. Muhammad ni tak boleh. Memang kita bersyarat saya nak buat apa, nak buat macam mana kat dia. Bersyaratlah di parlimen Quraisy pada ketika tu nama Darun Nadwah. Apa kata Muhammad ni kalau kita buang negeri okey tak? Pergi lempak tata manah. Tengah duk bersembang tu masalah Sayyidina Muhammad, mai satu orang tua. Mai orang tua pakai tongkat, cara baju dia pakai, dia orang Najd. Orang Najd. Najd ni ada cerita. Satu masa Nabi kata, Allahumma barik Yamanana. Ya Allah Tuhan kami, berkatkanlah Yaman kami. Kemudian Nabi kata, Allahumma barik Syamana. Nabi ulang 3 kali. Ya Allah, berkatkanlah Syam kami, negeri Syam. Ketika tu bangkit satu orang, dia kata, Ya Rasulullah, Najdana. Ya Rasulullah, Najd kami, Najd kita. Najd ni duduk atas Saudi, atas, dekat dengan sempadan Jordan apa semua, masalah Sayyidina Muhammad. Nabi kata Najd ialah punca kejahatan. Tu Nabi kata. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad ni cerita Najd. Orang laki-laki tadi, masalah Sayyidina, orang tua tadi daripada Najd, cara pakai tu kata orang Najd. Macam contoh kalau pakai baju masalah Sayyidina Muhammad, baju kurung tak ada tengkok tu, orang tadi orang Johor ni, cara pakai tu tahu. Bila mai dia dengar, dia tumpang sekali boleh tak? Sila duk bincang apa? Ni bincang bab Muhammad ni. Soalan siapa? Cuba ada putih apa dah? Kami duk bincang nak buang Muhammad, buang negeri. Jangan, kata orang tua ni. Kalau hampa buang dia, di mana negeri nanti dia patah balik, dihimpun kekuatan dia pukul hampa habis. Dia kata betul juga. Soalan siapa? Macam mana kalau Muhammad ni kita penjara? Penjara boleh keluar. Tak tahulah penjara macam zaman tu macam mana masalah Sayyidina Muhammad. Kata orang tua tu, bunuh. Mereka pun tak terfikir nak bunuh Rasulullah. Sebab Nabi ialah bangsa mereka sendiri, yang mereka paling sayang, mereka panggil Al-Amin. Masalah Sayyidina Muhammad, bunuh selesai. Kata orang tua tadi. Cuma dia kata kami yang tak terfikir nak kata bunuh ni, antara sebabnya ialah Muhammad ni dia Bani Hashim, dia Bani Al-Muttalib. Orang Arab ni kalau satu orang dalam bangsa mereka kena bunuh, bangsa tu mai tuntut bela. Bukan kita bunuh dia seorang, bangsa dia, kabilah dia melawan kita. Kabilah mana? Kalau satu kabilah ni satu orang pergi bunuh Rasulullah, Bani Hashim, Bani Al-Muttalib akan mai tuntut bela. Dia cari sampai jumpa pemuda yang bunuh Rasulullah tu. Kata orang tua tadi, macam ni, hampa ramai, pilih seorang pemuda di kalangan hampa, salah Sayyidina Muhammad, 40 orang, 100 orang pemuda, wakil masing-masing, setiap bangsa, setiap kabilah. Berani Bani Hashim lawan hampa semua. Betul orang tua ni cerdik sungguh. Salah Sayyidina Muhammad. Tu
Tu yang jadi anak-anak muda keliling rumah Rasulullah tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cumanya waktu lepas kepung rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi keluar dengan strategi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi keluar dengan strategi. Nabi keluar daripada rumah, Nabi ambil yang pertama Sayyidina Ali tidur dah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan Nabi ambil pasir. Nabi baca waja'alna min baini aidim saddan wa min khalfin saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Tu doa jumpa polis tu. Masalah sebab lesen tak bawa baca doa tu. Ataupun masalah Sayyidina Muhammad rotek habis ke, baca doa tu. Tapi jangan tunjuk muka takut, tunjuk muka berani. Itu yang kadang-kadang kita ni baca Quran tak jadi sebab kita tak betul dengan Quran, tak yakin. Dia kena yakin. Dia bukan apa sebab tak mau bayar compound tu je, duit tak ada. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad akhirnya Nabi ambil pasir, Nabi buh atas seorang atas kepala seorang. Dia jadi mengantuk semua. Lepas sedap Nabi dah keluar. Masalah Sayyidina Muhammad. Bila Nabi kita dah keluar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas sedap atas lepas ada pasir. Pakat terpa masuk sallallahu Sayyidina Muhammad. Bayangkan kalau lepas cerita dia macam ni. Orang tua tadi suruh menentak Rasulullah dengan sekali tetakan. Tak ada siapa dulu kemudian. Berarti sama dia tetak. Bayangkan Sayyidina Ali kena tetak. Tapi Tuhan Maha Kaya menyelamatkan tenteranya. Lepas tarik selimut, tengok-tengok Sayyidina Ali. Kalau lepas tetak sekali, habislah Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali hebat. Dia sanggup mati walaupun dia budak. Budak pun dah hebat. Budak ni lah dipilih jadi menantu Rasulullah. Kita nak pilih menantu pun kena tengok juga. Soalan Sayyidina Muhammad. Hak tu rempitnya nak macam menantu macam mana tu? Ni menantu dia tolong perjuangan Islam ni, menolong agama Allah Subhanahu wa taala ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah yang dikatakan orang yang cerdik beramal untuk masa lepas daripada mati. Bukan setakat diri sendiri, habis cover keluarga semua tolong agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadikan semua anaknya ialah tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menjadikan ahli keluarganya ialah tentera-tentera Allah dalam menjayakan peristiwa hijrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga tuan-tuan, saya nak sebut yang terakhir sekali berkenaan negeri Najat. Najat ni juga masalah Sayyidina Muhammad ialah negeri tercetusnya konflik sehingga syarif-syarif Mekah ditumbangkan dan berdirilah kerajaan Bani Sa'ud. Dia panggil Saudi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudi lah yang jadi fitnah pada umat Islam di akhir zaman. Bila mana mereka menjadikan satu orang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab yang berpaham, yang orang panggil pahaman Wahabi tu, masalah Sayyidina Muhammad bercantum dua, sehingga jadi fitnah pada umat Islam di akhir zaman. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sampai kita tengok pada hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua yang tidak sehaluan dengan pahaman ini maka dibid'ahkan. Maka bila bid'ah disebut kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan semua yang sesat tempatnya neraka. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka betullah Nabi kata kejahatan akan datang daripada Najat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka mailah kita selalu muhasabah diri kita. Adakah kita telah menempatkan diri kita di tempat yang selayaknya dibanggakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam meletakkan agama di tempat yang paling tinggi? Kita buat apa tolong agama Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyidina Muhammad? Tuan-tuan, jangan pada waktu masjid terkurang orang main ni kita termasuk di antara orang yang tak main masjid. Tolong agama Allah, masjid bagi periduk balik. Salam Sayyidina Muhammad. Maka apa salah kita buat ialah kita muhasabah, adakah aku telah bantu perjuangan Islam?
adakah aku telah tolong agama Allah? Dan semua yang kita buat ni bersama Sayyidina Muhammad ialah untuk masa lepas mati kita. Tuan-tuan, saya ingat sekat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Akhir sekali, saya nak jemput tuan-tuan muslim dan muslimat dalam majlis ni bersama Sayyidina Muhammad ke sambutan Maulid Rasul di pondok saya di Kuala Nerang, Kedah tu. Bersama Sayyidina Muhammad pada 12 Rabiul Awal lah, bersama Sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan tak ada kesibukan yang lain, saya jemput. Sebab majlis tu kalau tuan-tuan hadir, dia ada satu makna yang sangat bermakna kepada siapa-siapa yang hadir, insya-Allah. Mungkin keadaan itu ada di setengah tempat, tapi masalah Sayyidina Muhammad hadirlah ke tempat saya kalau tu ada kesempatan pada hari yang mulia tu, insya-Allah. Ada satu yang istimewa di sana. Cerita tak boleh dikenapi, baru faham dan reti, insya-Allah. Yang kedua, sekarang kita tengah buat masjid di pondok saya tu, di pondok darsa di Kuala Nerang tu. Jadi saya jemput juga tuan-tuan untuk menyertai grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp ni, iaitu grup WhatsApp ni dipanggil grup infak Masjid Darsa Masalah Sayyidina Muhammad. Grup ni tuan-tuan boleh menyumbang melalui grup ni serendah RM10 ataupun berapa ringgit masalah untuk masjid dibina, insya-Allah. Sebulan RM10 pun okey, alhamdulillah, masalah Sayyidina Muhammad. Sebab bila mana kita menyumbang daripada hati kita, tentulah akan Tuhan mudahkan berdiri rumah dia. Allah Sayyidina Muhammad. Kemudian antara kelebihan dia, sebab saya pun duduk dalam grup tu juga. Kalau tuan-tuan tanya soalan apa, insya-Allah saya jawab kalau saya boleh jawab. Jadi mudah-mudahan insya-Allah. Jadi kalau ada yang berminat, jadi di luar sana lagi, tuan-tuan bagi nama, tuan-tuan buh nombor telefon. Jadi insya-Allah moga-moga kita makin kenal sama-sama kita, insya-Allah, dalam kita nak bantu mendirikan masjid di antara masjid-masjid yang Allah SWT tulis dia akan jadi masjid tempat berdiri partikel Islam dan agama dalamnya, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.